Saya record sekarang. Dah tengah-tengah baru dia boleh record. Sebab tadi tak tahulah dia boleh keluarkan record yang separuh ke tadi ke tak. Tapi kalau Dan boleh tadi nanti saya saya sana. record. Okay. Alright. Membiasakan diri dengan data. Okay, kita dah dapat transkrip interview tu, kita kena baca ulang-ulang kali. Itu yang maksud dia membiasakan diri dengan data. You kena pastikan bila baca berulang-ulang kali tu, you akan macam ni cakap, tiba-tiba dia punya perkataan yang sering diucapkan tu you akan ingat lah. Dia akan macam repeat. Okey. Baca ulang-ulang kali dan mendengar audio rakaman sekurang-kurangnya sekali. Lepas tu membuat kod. Kita dah start buat kod-kod awalan, kita panggil. Kita letaklah macam okey, ini adalah macam katalah you tadi interview dengan katalah warga emas tu, dia pun kata itulah anak-anak dah tak hiraukan saya dan anak-anak sibuk bekerja. So jadi dah boleh kod. Katalah kod awalan kata anak-anak tiada masa. Contohlah anak-anak tiada masa. Okey, ataupun kesuntukan masa untuk menjaga. Contoh. So kita dah boleh keluarkan kod awalan. Okey, lepas tu mengikut strategi dia, next dah buat kategori lah. Kategoriskan. Okey, kita dah kena betul-betul. Okey. Lepas tu kaji semula kategori, penentuan dan pencarian tema akhir, lepas tu menulis. Okey, alright. Semua ni adalah memang biasanya saya baca memang manual. Dia hanya just tulis step saja. Tapi dia tak tunjuk macam mana cara nak buat ataupun tak ada proses yang ditunjuk secara diagram macam mana cara nak buat. Okey. Okey, ni sebagai contoh. Sebelum kita nak pergi ke buat coding awalan kita tu, kita akan ada kod didaktif. Ingat daripada research question, persoalan kajian, kita ada kod didaktif. Okey, contoh, bagaimanakah corak pembelian rumah golongan muda di Malaysia? Keyword, kod didaktif ni adalah keyword ataupun variable. So jadi variable dia, kod dia adalah corak pembelian dan juga golongan muda. Elemen-elemen bisnes model yang lebih fleksibel bla bla bla. Kod didaktif adalah bisnes model yang sesuai untuk rumah fleksibel di Malaysia. Okey, jadi dia punya keyword. Okey, kita kena highlight benda ni dulu. Okey, nampak tak? Dia expand. Lepas kod didaktif, kita kata kaedah pengumpulan. Betul. Kita kena identify setiap research question tu apa dia punya kaedah pengumpulan data. Betul. Okey. Okey. So apa tu iklan komersial. Okey. Kita nak tahu untuk RQ1 apa kita punya kaedah pengumpulan data. Kaedah 2 apa kita punya pengumpulan data. Dia boleh sama je, tak kisah. Kalau kata you guna focus group semua ataupun temu bual semua, itu dia je lah, temu bual. Tak ada masalah. Okey, lepas tu kita pergi ke next pula. Habis saya skip, kita tengok dekat table je. Sekejap. Oh, nanti saya terang dekat next. Okey, ni saya dah masuk terangkan pasal LTCI. Okey, now kita nak transfer ke dalam LTCI. Ini adalah dia punya creator. Thomas Moore ni, dia punya CEO dan juga pencipta LTCI. Okey, saya gambar dekat tepi, dekat Berlin, dekat tepi sungai Rhine River tu. Okey, ni cerita-cerita lah pasal cuba sikit tentang LTCI. Okey, pasal komponen LTCI. Semua you dah tahu. Okey, alright. Mungkin okey, boleh kot saya tunjuk sikit. Okey. Kita masukkan data dalam
Masuk semua dalam rekod patut-patut. Okey. Bila kita masukkan data dalam HCI, kita ada interview, betul? Kita ada interview. Interview teks lah, teks, betul. Lepas tu katalah you ada observation. Observation you ada gambar, betul? So you boleh masukkan gambar. Katalah you ada video. Because you analyze, katalah you initial tadi yang tingkatan 4 tu, you ambil video. You ambil dalam classroom. Kan ada video. Jadi video, gambar dan juga interview transcript itu dah kira triangulation. Dah kira triangulation. Okay. So kita dah ada triangulation in data collection dah. Kita dah boleh tunjuk dalam HCI. Dia jadi macam ni Ada tak? Doktor besarkan sikit view tu doktor. Dia ni dia kecil kan. Kat mana Sekejap, saya kena pakai Word. Word senang cari sikit. Okey, ada soalan boleh tanya sambil-sambil. Doktor, sambil-sambil tu, yang kod didaktif tu dia macam kata kunci kepada persoalan kajian tu doktor. Betul. Yes. Dan kegunaan dia untuk masuk ke Atlas TI tu ke? Nanti dalam tematik analisis matrik akhir tu kita kena tulis. Kita kena buat. So itu macam step-step. Tadi saya tunjuk apa? Triangulasi. Ada. Saya rasa macam ada saya buat tapi tak nak dah. Okey, tak apa. Yang saya nak tunjuk kat sini, triangulasi tu maksud dia, nanti you boleh keluarkan network. Yang ni adalah screenshot video, ni adalah screenshot gambar-gambar. Yang ni adalah transcript. So jadi dia boleh jadi network. Betul? Network daripada dokumen-dokumen. Maksudnya kita daripada dokumen kita boleh keluarkan network. Okey, itu tujuan dia. Jadi kita boleh tunjuklah dalam kita punya chapter 3 kita punya triangulasi punya proses tu. Okey. Kita nak start untuk proses membuat kod. Okey. Proses membuat kod Sendirilah tadi. Proses membuat kod. Okey. Alright. Nampak besar sikit. Okey. Proses membuat kod. Okey, seperti kita tahu kita dah masukkan dalam HCI. Kemudian kita pun start buat coding. Kita highlight keyword, highlight dia punya perkataan tu. Kemudian kita pun namakanlah kod-kod. Okey. Kalau saya boleh tunjuk ada tak dalam HCI ada kod.
Okay, kita buka ATCI. Jom kita sama-sama membuat simple lah. Daripada coding. Lepas coding kita ada apa? Kategori. Lepas kategori kita ada final team. Okay, lepas final team kita ada induktif. Okay, contoh Okay. Contoh kata. Okay. So jadi contoh ayat ni lah, simple lah. Okay, flexible payment or bla bla bla. Jadi saya pun namakan dia financial sebagai financial lah. Sebab memang question ni pasal financial. Lepas tu dalam satu quotation kita boleh buat beberapa coding, betul Kita boleh buat Buka Atlas TI ke tu tak? ya Allah. Tak. Nampak sekarang? Okay. So bila kita highlight ni, quotation ni, kita namakan dia sebagai financial sebab benda ni cerita pasal financial. Okay. Dan macam dalam ATCI satu quotation kita boleh buat beberapa coding kan? Tak ada masalah. Kita boleh buat coding yang berbahasa. Lepas tu nampak tak? Dia ada dekat sini unrealistic demand. dia cerita sebab saya interview budak-budak muda, budak-budak yang baru graduate daripada universiti. Diorang ni gaji biasa 1,800, 2,000, paling tinggi pun 2,500. Tapi dia punya cita rasa tu, saya nak duduk kondo sebelah KLCC, kalau boleh dekat dengan LRT, ada fasiliti swimming pool. Amboi, kau ni cerita macam nak duduk rumah 1 juta ni. Gaji 2,500. Okay, so jadi ni yang kita cerita induktif yang tersirat tu, unrealistic demand tu. Nampak? Dia taklah cakap saya ni lupa diri sebenarnya. Saya tak ukur baju di badan sendiri. Dia tak cakap macam tu kan. Kita yang interpret. Kita yang kata unrealistic demand ni. So maksud dia nanti ada teori. Memang ada teori sebelum ni yang mengatakan budak-budak muda ni biasanya taste dia tinggi, cita rasa dia tinggi. Tapi dia, sebab itulah dia banyak pembeli muda ni dia bankrupt, dia muflis. Sebab dia punya lifestyle tu terlalu lavish. Kadang-kadang awal-awal ni credit card, penggunaan credit card yang lavish, lepas tu dia belilah macam-macam, lepas tu dia nak property yang macam yang selesa pada usia muda, dan kadang-kadang dia bankrupt pada usia muda. So itu yang nanti kita nak cari benda dia punya yang tersirat tu. So bila tersirat tu kita guna memo. Okay, ingat tak macam mana nak guna memo? Refresh balik. Sebab tu package ni dia advance. Dia kalau dia macam baru nak kena exercise dia susah. Okay, sebab saya hanya buat revision saja menggunakan ATCI. Okay, saya tunjuk contoh. Kalau kata macam terlupa, contohlah kita buat, katalah kita nak buat yang ni, kita buat coding, kita terus buat flexible payment katalah. Apa namakan flexible payment. Okay. So lepas tu kita buat satu lagi contoh. Okay, I want a very low interest rate. Ni gila ke apa? 0.5%. Ada ke bank bagi 0.5%? Dan kadang-kadang, so apa yang kita boleh interpret dari sini? Apa yang saya boleh interpret dari sini, dia kekurangan financial punya knowledge. Dia tak tahu pasal financial knowledge. Dia kata macam
Boleh tak 0.5% macam interest? Wow, kalau ada lah. Betul-betul bank tu very generous 0.5% kan. Sekarang ni pun bila ada dah turun berapa? 2 point something kan. Ada bank yang sampai 2.5 macam tu lah. So itu pun dah paling rendah dah tu. Saya tak pernah tengok tiba-tiba jadi 1 point something. Ada tapi mungkin jarang lah berlaku So dekat sini kita boleh buat katalah kita nak kata nak low interest katalah low interest payment. Okey. Dalam masa yang sama kita boleh create memo kita boleh buat sekali, kita boleh buat sambil-sambil kita boleh buat So dia akan keluar memo, create free memo. Kita pun kata kita nak kata apa memo, kita kata lack of financial knowledge. Okay, inilah di interpretism punya proses ni. Sekarang kita tengah buat interpretism punya proses. Create. Pak. Okay, so kita pun huraikan sikit lah. Kita katalah bahasa Melayu pembeli rumah muda tidak ataupun kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan tentang pengurusan kewangan. Save. Pak, save. Mana nak cari? Dekat tepi ni kecilkan ni balik. Kecilkan. Oh, banyak. Ini sebenarnya thesis saya yang lepas punya data. So, banyak sikit lah. So, memo. Kita cari kat memo ni. Lack of financial knowledge tadi. Tiga. Itulah lack of financial knowledge. Okay. So kita pergi dekat ni tadi balik. Kita drag je kat sini. Drag kat sini So dia akan melekat dengan coding kita buat tadi. Okay. Dan kita boleh attach lah mana-mana kata-kata yang ni. Ni pun dekat sini pun boleh juga. So dia boleh attach dengan coding-coding kita buat. Okay. So data-data daripada memo ni penting untuk kita nak formulate nanti deductive code. Okay, saya tunjuk dulu macam mana rupa thematic analysis matrix tu supaya you dapat gambaran. Ni dia. Doktor nak tanya Doktor? Ya. Tadi yang dokumen yang Doktor masukkan tadi tu, case 1, case 2 semua tu adalah jawapan daripada interview kan? Data, collection data kita tu. Kemudian Doktor jadikan di PDF masuk balik dalam Atlas TI. PDF boleh, Word pun boleh. Okay. Boleh? Right. Okay. Ini belum thematic analysis matrix Thematic analysis matrix yang ni. Ni. Ini thematic analysis. Okey, tak apa, saya tunjuk yang ni lah. Okey. You beli Adobe-nya